اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 26, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kesembilan ilmu, sifatun ma'aniyun. Kesembilan daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, ataupun 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi, yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil. Kesembilan daripada 13 ataupun daripada 20 ilmu, itu pegangan secara tafsil, secara satu-satu, secara terperinci. Selepas daripada kita berpegang secara ijmal, secara ringkas, secara kasar, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil Allah Maha suci daripada sifat kekurangan adalah ada makhluk ini, ada alam ini. Itu secara ijmal, secara kasar, secara terperinci, secara tafsil. 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi. Apabila kita berpegang 13 ataupun 20 sifat, kita sudah mentauhidkan Allah, sudah selamat daripada mensyirikkan Allah, yang mana merangkumi sifat 13 ni atas asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang 99. Sifatun ma'aniyun, sifat ma'ani, daripada qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 7 ni dipanggil sifat ma'ani. Sifat yang menunjukkan atas maknan. Maknan ni satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknan ni satu perkara, satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat ma'ani. Kalau kita, sifat maknan bagi kita, sifat ma'ani bagi kita adalah sifat-sifat yang kita dapat. Sifat maknan, sifat ma'ani hak di makhluk adalah sifat-sifat yang dapat dengan panca indera yang 5. Warna kita dapat lihat, warna tu sifat maknan. Mana ni? Manis, masing, yang kita dapat dengan deria rasa, itu dia panggil sifat maknan, sifat yang ada. Manis rasa tu sifat yang ada. Bau, wangi ataupun busung, itu maknan, sifat yang ada. Maknanya yang kita dapat dengan panca indera yang 5 tu, itu adalah sifat yang maknan, sifat yang ada. Macam warna.
Itu sifat yang ada di sesuatu zat, di sesuatu benda yang kita dapat melihat dengan panca indera penglihatan kita. Tu kalau sifat ma'ani hak makhluk. Sifat ma'ani hak makhluk ni sifat yang kita dapat dengan panca indera yang lima tu. Contohnya panas, sejuk. Kita dapat dengan deria. Deria sentuh contohnya. Itu dipanggil sifat ma'ani, sifat yang ada di sesuatu benda. Tu. Kalau hak makhluk lah. Ni sifat ma'ani ni, sifat kudrah, iradah sampai ke kalam, 7 sifat. Sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembicaraan sifat-sifat yang sebelum daripada sifat kudrah, itu hanya reti saja. Allah ada, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak serupa dengan makhluk, berdiri dengan sendiri. Allah bersifat dengan sifat esa. Itu semua tu sifat yang bahasa reti je. Ada diri sifat satu. Contoh kita buat misal kita lah. Kita seorang. Manakah sifat seorang kita? Tidak ada. Cuma tidak berbilang, orang panggil kita seorang. Tunjuk mana sifat seorang. Tu cokoh, tu zat. Ni zat tubuh kita. Ni diri kita, zat tubuh kita. Hak nampak cokoh ni zat. Mana sifat satu? Sifat seorang. Reti sahaja. Ada gitu sudahlah. Kita pening kadang-kadang. Sifat satu reti, tak ada sifat satu tu, cuma tidak berbilang, satulah. Pelik sungguhlah. Yang kita nampak tu cokoh tu zat. Itu diri kita tu. Sifat satunya mana? Sekarang kita kekal. Kita belum lagi dimatikan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Kita kekal sekarang. Mana sifat kekal? Tak ada. Cuma kita reti bila kita ni belum dimatikan, belum dibinasakan, kita masih lagi bersifat dengan sifat kekal. Tapi mana sifat kekal? Tak ada, reti sahaja. Belum dimatikan, belum dibinasakan, kita bersifat dengan sifat kekal. Gitu je lah. Ada pun sifat kudrah. Ni kudrah yang ada di zat kita ni. Ni kudrah yang ada di zat kita ni. Dipanggil kudrah yang baharu. Sifat kudrah Allah, sifat kudrah yang qadim, yang ada di zat Allah yang qadim. Sifat kudrah kita ni sifat kudrah yang baharu, yang ada di zat tubuh kita yang baharu. Jadi di kita ni dia panggil sifat kudrah. Sifat kudrah yang ada di kita ni, ada sifat kudrah tu. Ada ni. Tak boleh tengok juga, tak boleh tengok pun rasa. Ada rasa beza tak? Sebelum tu kita lesu. Lesu, semua orang lain tolong belaka. Mana ni? Tak ada tenaga. Kemudian rasa, hari ni berasa bertenaga rasanya, berasa segar rasanya, berasa sehat. Tu rasa tu bertenaga. Jadi tenaga tu sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Rasa tu adalah sifat kudrah tu. Ada sifat kudrah di tubuh kita Tuhan letak. Walaupun kita kata tak boleh nak tengok, tak tahulah kalau ilmu sains boleh tengok macam mana tenaga duduk di tubuh kita tu macam mana, wallahu a'lam lah. Tapi mana sifat kudrah tu sifat yang ada di tubuh kita. Kita tak boleh tengok pun kita boleh rasa. Sifat kudrah yang Tuhan bubuh di tubuh kita. Ketika Tuhan tarik sifat kudrah, rasanya lain. Selepas Tuhan bubuh sifat kudrah di tubuh kita, rasanya lain. Makna sifat kudrah tu sifat yang ada, yang Tuhan letak di tubuh kita. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita tak bekas sama sekali. Qadariyah
Sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita itulah yang menggerak diamkan kita, yang menghasilkan, yang membuahkan usaha kita. Yang menggerak diam kita bukan Allah dah. Kudrah yang Tuhan letak di hamba. Yang menghasilkan usaha kita tu, yang membuahkan usaha kita tu bukan Allah buat, tetapi kudrah yang Tuhan letak di hamba itulah yang beri bekas pada menghasilkan usaha yang kita lakukan. Itu qadariyah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan, yang mana perbuatan Allah hanya setakat letak kudrah di hamba. Habis kerja Allah. Selepas daripada itu kerja kudrah yang Tuhan letak di hamba pula. Walahal kudrah adalah makhluk. Diri kita ni makhluk, kudrah yang Tuhan letak di kita makhluk. Tiba-tiba makhluk tu yang beri bekas. Itu qadariyah, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang kita ada ikhtiar dan usaha. Kenapa kita berpegang kita ada usaha? Sebab di kita ada kudrah kan Tuhan letak. Bila Tuhan letak kudrah di kita, maka usaha tu kita. Tetapi hakikinya yang menggerak diamkan kita bukan kudrah yang Tuhan letak di hamba tu, Allah juga. Badan ni Allah juga. Tapi kita berpegang ada usaha, ada perbuatan, sebab di kita ada kudrah kan. Di kita ada kudrah, barulah kita boleh gerak diam, barulah kita boleh berusaha. Maka gerak diam tu usaha kita. Kita berpegang, gerak diam tu usaha kita. Sebab apa kita berpegang usaha kita? Sebab di kita ada kudrah yang Tuhan letak di kita kudrah. Gitu pula. Tapi adakah kudrah tu yang menggerak diamkan kita? Dah, Allah juga. Ni kadang-kadang nak letak molek ni, dia kena mak, kena tahqiq, kena jelas, kena kejap. Kalau orang hok jenis main akalan, pening dia kata balik belah ni. Mana ni? Kenapa kita berpegang ada usaha? Sebab di kita ada kudrah. Lepas tu kudrah yang menggerakkan usaha kita. Tidak, Allah. Dan kalau kudrah yang ada di kita bukan menggerak diamkan kita, tak ada kita, hakikinya tak ada lah. Dan kalau tak ada, pegang tak ada. Pegang tak ada apa? Pegang tak ada ikhtiar usaha, Jabariyah. Kena pegang ikhtiar usaha, kena pegang lah. Sebab ada tenaga di kita kan. Lepas tu dah kalau dah kita pegang ada ikhtiar usaha, sebab di kita Tuhan letak tenaga kudrah. Kudrah tu lah yang menggerak diamkan kita. Itu qadariyah, mensyirikkan Allah pada perbuatan pula. Maknanya kita hanya berpegang kita ada ikhtiar usaha kerana Tuhan letak kudrah di kita, tapi hakikinya ikhtiar usaha kita pun tetap datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni selain daripada kita nak kemah hak akidah ahli sunnah, kita kena jelas juga Jabariyah tu macam mana, Qadariyah tu macam mana, biar jelas. Sebagai sempadan kepada kita. Jadi Jabariyah kena jelas, Qadariyah kena jelas. Sebab kita ni tengah antara dua tu. Tengah antara dua tu. Kalau dalam kitab disebut zahir batin. Zahir ni hak zahir ni lah. Batin ni hak hakiki. Kita ahli sunnah, kita ada kedua-dua. Zahir ikhtiar usaha kita, kita berpegang kita ada ikhtiar usaha kita. Tapi batin hakikinya hak Allah. Jabariyah tak ada, hak zahir tak ada, hak Tuhan belaka tak ada, pilihan perbuatan kita tak ada. Qadariyahnya zahir kita ada pilihan dan perbuatan. Batin hakiki pun pilihan dan perbuatan kita lah yang menghasilkan. Di kat tu. Ada ni. Jadi kita ni ahli sunnah wal jamaah hakikinya sama macam Jabariyah. Tak ada Tuhan belaka. Cuma beza kita dengan Jabariyah,
Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tu beza kita dengan Jabariyah. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan sama dengan Qadariyah. Qadariyah pun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hak Qadariyah hak terpesonya pilihan dan perbuatan tu bekah. Kita tak hakikinya hak Tuhan belaka. Ada ni. Ni kena wak ni, wak jadual molek. Letak li sunnah wal jamaah macam mana, Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana. Orang sekarang ni mudah-mudah je ceramah. Sekarang sudah tidak ada Jabariyah, Qadariyah. Itu cerita zaman lampau, lipatan sejarah. Sekarang sudah tidak ada. Jabariyah sudah tidak ada, Qadariyah sudah tidak ada. Cerita apa perkara tidak ada. Macam cerita hantu, dia kata hantu tidak ada. Kenapa nak cerita? Siapa kata hantu tidak ada? Jin syaitan ada kan? Kenapa hantu tidak ada? Hantu tu jin syaitan lah hantu tu. Kalau hantu tu mari sekali pun ketol tu. Dia kata cerita Jabariyah kada cerita kosong. Sebab sudah tidak ada sekarang. Sekarang adanya apa? Sekarang adanya liberalisme, pluralisme. Gitu dah orang sekarang ni. Liberal, plural tu itu bicara orang yang sudah nak keluar daripada Islam. Tanda ni. Liberal, plural ni golongan yang nak keluar daripada Islam. Kita bicara sekarang bicara orang Islam. Jabariyah orang Islam, Qadariyah orang Islam. Kita bicara orang Islam. Hak liberal plural tu sampai peringkat nak tolak hukum hakam agama Allah, hak tu nak keluar daripada Islam. Ada ni. Kita bicara Jabariyah Qadariyah bicara orang Islam. Kita hak nak keluar dari Islam kita kena bicara juga. Tapi hak diri kita orang Islam pun nak kena bicara juga. Tanda ni. Nak kena ambil tahu juga. Macam ginilah. Hal diri kita. Kena ambil tahu molek. Ngaji molek. Biar faham ilmu. Biar kita ni ikut garis agama yang sebenar. Hak luar daripada kita. Golongan-golongan luar daripada kita. Kita kena ambil tahu juga. Tanda ni. Hal kita kena ambil tahu. Hal luar daripada kita pun kita kena ambil tahu juga sebagai panduan. Maknanya kita sekarang bicara hal orang Islam. Akidahnya macam mana. Hak liberal plural itu bicaralah. Sebab itu satu ancaman yang besar kepada agama kita. Hak tu hak nak keluar dah tu. Ni kita nak kemah hak dalang ni pula ni. Hak Islam ni betul-betul tak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara hak dalam. Tapi kita bicara belaka. Hak dalam, hak luar kita bicara. Hal diri kita kemah molek. Hal keluarga kita kena kemah molek. Hal masyarakat pun kena ambil kira juga. Ada ni. Hal masyarakat, hal negara kena ambil kira juga. Tapi jangan lupa hal diri kita. Kita nak cara hal luar, plural ke liberal ke, ni hal orang Islam ni macam mana ni? Tidak ada dah sekarangnya. Ni. Kalau ada macam gitu, kalau kita boleh tanya, cuba tanya. Biarlah tak ada pun saya nak tanya. Jabariyah hak tak ada dah ni, Qadariyah hak tak ada dah ni, hak ada zaman dulu, fahaman akidah mereka macam mana? Tengok. Tak payah ambil tahulah. Perkara tak ada, saya nak tahu juga. Sebagai pengajaran. Apa dia akidah Jabariyah? Apa dia akidah Qadariyah? Hak kata tak ada tu dia kenal tak Jabariyah Qadariyah? Tanya dia molek. Dia kenal ke tak? Kenapa tidak ada Jabariyah sekarang? Kenapa tidak ada Qadariyah sekarang? Banyak Qadariyah sekarang. Banyak Qadariyah sekarang. Termasuk satu buku tulis tajuk Qada dan Qadar. Ditulis oleh doktor bidang agama. Dalam tu jelas-jelas akidah Qadariyah. Kenapa tidak ada? Bahkan lebih sesak daripada Qadariyah pun ada. Hak kafir. Qadariyah tak kafir atas pandangan muktamad. Hak lebih teruk daripada Qadariyah pun ada. Sekarang ada Jabariyah, ada Qadariyah.
Sebab tu kita kena faham molek. Qadariyah macam mana, Jabariyah macam mana. Simple saja. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab Tuhan letak dah kudrah di hamba, maka hamba ada usaha. Qadariyah dari sudut tu sama dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Kita berpegang hakikinya itu usaha pun hak Tuhan belaka hakikinya. Hak Tuhan belaka ni Jabariyah berpegang. Tapi Qadariyah ni berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak. Hak hamba sungguh-sungguh pilihan dan perbuatan itulah yang bekas. Tu Qadariyah. Kita ahli sunnah pilihan dan perbuatan tetap hak Tuhan juga. Segala-gala hak Tuhan. Ni ahli sunnah sama dengan Jabariyah. Tapi Jabariyahnya berpegang segala-gala daripada Allah, langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Dia salah kat tu. Tapi hakikinya betul lah Jabariyah tu. Memang segala-gala hak Tuhan. Tetapi salah Jabariyah kerana tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba hakikinya tidak ada sekalipun, tetap kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab dalam ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Dalam ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan pada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan, kejahatan seseorang yang melakukan, mereka akan dapat balasan baik dan mereka akan dapat balasan buruk. Tapi seseorang yang melakukan kebaikan, seseorang yang melakukan kejahatan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu jelas. Man amila salihan falinafsi. Sesiapa yang beramal dengan amal yang baik, maka manfaat kembali pada dirinya sendiri. Sesiapa yang beramal, orang tu beramal. Tuhan sandar kepada sesiapa. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apa-apa kebaikan yang dilakukan, apa-apa baik yang dilakukan daripada kebaikan, Allah Ta'ala mengetahui dan Allah Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan. Semuanya disandar kepada kita. Sebab tu wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah akan barang yang ada pada satu kaum, melainkan kaum tu yang merubah akan diri mereka sendiri. Tengok Tuhan sandar pada kaum. Maka wajib berpegang sebagaimana Quran sandar kepada kita. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan lupa, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali kepada Allah. Kenapa? Kerana hak dia belaka. Allah mana? Rabbil alamin. Tuan yang hakiki, yang memiliki, yang mengatur, yang menyusung, yang menjadikan. Rabbil alamin. Itu akidah kita. Qul kullum min indillah. Kata alimu ya Muhammad, sekalian perkara daripada Allah. Allah mana? Khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Hakiki dia. Pegang tu. Tuhan sandar kepada hamba, kita pegang. Pegang setakat Quran sandar je lah. Kenapa Al-Quran sandar perbuatan kepada hamba? Sebab hamba Tuhan letak kudrah. Tapi kudrah tu tak boleh bekas. Betul hakikinya. Dan kalau gitu kenapa Allah Ta'ala masih menyandar perbuatan kepada hamba, walhal hakikinya hamba tidak ada apa-apa? Jawapan dianya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah, kita yang akan ditanya pada hari akhirah. Setakat tu je. Ada ni? Setakat tu je. Dia ada hak dia. Jangan duduk nak teruk, nak teruk. Jangan, kat tu je. Bercerita kat tu. Tapi sebelum nak berhenti, kena faham molek. Sebelum nak berhenti, kena faham molek. Ada orang pula pening tu hak nak dia kata. Kata tak boleh kita jangan pergi pening dalam bab ni. Peninglah kita berpegang
ada pilihan dan perbuatan. Kemudian hak Tuhan tetap berkedah. Dah pilihan dan perbuatan buat apa lagi kalau Tuhan tetap berkedah. Jadi peninglah kitanya. Tuhan tetap belaka pada azal. Sampai masa Tuhan buat belaka. Lepas tu kenapa pula kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan? Pening jadinya. Tiba-tiba orang ajar kata pening tak nak. Tak boleh tu. Pening gitu tu dia mudah nak terundur jadi Jabariyah dan nak telajak jadi Qadariyah. Dah pening ni kan. Nak letak molek di akidah Ahlussunnah kalau pening nak letak macam mana? Dah lah, Tuhan tetap belaka dah kan. Yelah hukum main kenang. Kemudian hak lakukan Tuhan buat belaka kan. Yelah hukum main kenang. Lepas tu kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kita berpeganglah sebab ayat Quran sandar kita. Lepas tu hak sebenar-benarnya hukum main kenang lah. Tuhan tetap belaka dah, Tuhan buat belaka. Kita sudah nak. Dah ni. Sebab kalau pening situ akhirnya Tuhan tetap ni bukan makna kita terikat dia kata pulak dah. Ni dia pening tu, dia pening betul dia digi langgotan ke lain tu. Tuhan netu ni makna Tuhan tahu, bukan Tuhan mutuh dah. Bukan makna kita tak boleh pilih hak lain. Hak tu rukun kenang dibocor dah. Tuhan netu lah tapi bukan Tuhan mutu. Yang mana kita boleh pilih hak lain. Kita boleh pilih hak mana-mana. Sebab tu kita ada pilihan. Pulak dah. Ni orang ceramah agama ni. Tuhan netu ni bukan Tuhan mutu. Tuhan netu mana Tuhan tahu je. Kita lebih kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih. Oh, kalau gitu kau rukun kenang tak ada dalahnya. Ada rukun kenang. Tuhan netu. Tuhan netu ni iradah kan? Iradah. Tuhan tahu tu ilmu. Iradahnya duduk mana? Ilmu duduk mana? Kita dua. Tuhan netu iradah. Lepas tu muafaqah dengan ilmu. Kita kat tu. Netu tu iradah dulu. Kemudian Allah netu selaras dengan ilmu, bagi pada ilmu. Iradah. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tu Yasin kita baca tu kan. Innama amruhu iza arada syai'an. Sesungguhnya pekerjaan bila Allah menghendaki akan sesuatu. Allah menghendaki iradah. Iradah ni kehendak, mutuh, netak. Dah kalau Allah netak putuh dah, lepas tu pilihan kita, pilihan tu letak saja je, tak ada pilihan. Tu kata dia pening, dia nak langgar pula pilihan tu. Oleh kerana kita berpegang ada pilihan, jadi qada Allah dia diukar. Qada Allah, netak Allah ni bukan, Allah tahu je. Tahu tu ilmu. Kita qada ni iradah. Sebab apa tu? Sebab dia pergi mati di kita ada pilihan. Bila kita ada pilihan, takkan Tuhan letak dah. Pilihan apa kalau Tuhan letak? Maka pilihan kita sungguh-sungguh Tuhan tak letak. Kita dak Tuhan letak mutuh pilihan ni letak saja je, tak ada hakikinya. Tu kata kena letak molek. Kalau pening tu dia akan lari tang ke lain, tak jadi ahli sunnah. Ni aku cakap agama ni. Orang ikut tak kira lah. Tak muat tepat lah jawapan dia. Jadi kita kena mati molek hak rukun iman yang keenam. Sekalian hak Tuhan belaka. Qada qadar. Mati hak tu. Pasok di mentauhidkan Allah pada perbuatan. Pilihan dan perbuatan majazi letak saja. Kita berpegang kerana ayat menyandar kepada kita. Hakikinya tidak ada ikhtiar usaha, melainkan ikhtiar hakiki hanya milik Allah. Perbuatan hakiki hanya milik Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad yang melakukan akan barang yang ia kehendak.
Allah yang melakukan apa yang dia kehendak. Wa yakhtar, dan melakukan akan barang yang ia pilih. Jadi ikhtiar hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar usaha kita hanya berpegang saja, sebab Quran sanda kita hakikinya tidak ada. Tidak ada. Kalau tak mati di qada hak Tuhan belaka, bila pergi pada ikhtiar usaha, dia ukar, dia ubah balik hak qada. Qada ialah qada, Tuhan netu. Dan netu, Tuhan netu ni makna Tuhan tahu, bukan Tuhan mutuh. Jadi situ pun salah dah. Jadi kita ni dari segi percakapan kita melepas masuk sifat ilmu dah. Tapi duduk undur lagi kepada hak kudrah iradah, qada qadar. Di sebuah cakapan kita menentu, netu kita panggil tak? Netu dengan tahu ni sama ke? Ni sebuah cakapan kita ni. Netu dengan tahu sama? Tak sama. Tapi kita ni nak menentu, kena tahu dulu. Kalau tak tahu, kita tak boleh nak netu. Apa dia sebut kata awak ni netu tak lagi? Netu tu makna tahu ke netak? Netu ni setakat makna tahu ke, ataupun netu ni makna kita netak mutu? Ni hak cakapan kita ni. Netu makna tahu? Dah. Netu makna kita netak, kita mutu. Tapi sebelum kita nak netu, nak netak, nak mutu, kita nak tahu dulu molek. Kalau tak jelas molek, tak berani nak netu, nak netak, nak mutu. Maknanya kita tahu lain, netu lain. Netu makna apa? Netak, mutu. Gitu. Itu makna Tuhan menentu. Mana Tuhan menetak, Tuhan memutus sedia kala, selaras dengan ilmu mengetahui sedia kala. Tapi tiba-tiba oleh kerana dia tak faham bab ikhtiar usaha ni, dia ingat ke ikhtiar usaha ni hakiki, sungguh-sungguh. Maka hak netu ni dia wabah makna netu kepada makna tahu saja. Bukan Tuhan netak, bukan Tuhan mutu. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan sendiri. Hak tu ada benda lah tunya. Ada benda lah tu. Hak tu qadariyah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khilaf ulama. Ada kata kafir pegangan seumpama tu, ada kata dosa besar. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan mana? Yang menentu, yang memilih, yang menetap Allah Ta'ala. Dak kita sendiri. Yang buat Allah Ta'ala, dak usaha kita sendiri. Ada tu. Maknanya kita mati di keesaan pada perbuatan, kita mati di qada dan qadar, sekalian ketentuan, ketetapan, keputusan Allah azali, iradah, selaras dengan ilmu, sampai masa semuanya qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, termasuk diri pilihan kita pun qada dan qadar, termasuk diri usaha kita pun qada dan qadar. Kalau itu usaha kita qada dan qadar, tak ada. Hakikinya memang tak ada. Semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikinya macam Jabariyah lah. Hakikinya memang macam Jabariyah. Tapi salah akidah Jabariyah sebab tidak berpegang dengan ayat Al-Quran yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Dan kalau ayat Quran menyandarkan perbuatan pada hamba, lepas tu sebenarnya hak Tuhan, kenapa Allah menyandar pada hamba? Itulah kata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kamu yang akan ditanya pada hari akhirat. Tapi sebelum nak kepada ikhtiar usaha, kena mati qada dan qadar dahulu. Mana ikhtiar usaha ni dipanggil majazi sahaja, bukan hakiki. Majazi ni letak hamba ada pilihan dan perbuatan kerana ayat Quran letak kepada kita, tu je. Hakikinya tidak ada, sebenarnya tidak ada. Hakikinya qada dan qadar, tu je. Hakikinya qada dan qadar. Kita tak faham ke qada dan qadar? Sekalian qada dan qadar, hak Tuhan netu, Tuhan letak, Tuhan mutu pada azal iradah,
selaras dengan ilmu sampai masa qadar Allah yang melakukan. Apa yang Allah melakukan? Terdetik di hati Allah yang melakukan. Memilihnya hati Allah yang melakukan. Berkelip mata Allah yang lakukan. Bergerak nadi Allah yang lakukan. Gerak diam kita pun Allah yang lakukan. Itu qadar, rukun iman yang keenam. Lepas tu apa lagi ni qada qadar lah. Cuma kita nak jaga jangan terundur jadi Jabariyah, langsung tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakiki memang tidak ada pilihan dan perbuatan, tapi salahlah Jabariyah kerana Quran menyanda perbuatan kepada kita. Kita wajib berpegang dengan Al-Quran. Kita berpeganglah kita ada pilihan dan perbuatan, walaupun pilihan dan perbuatan hanya majazi sahaja, letak sahaja, hakikinya tidak ada. Mana? Mudah je, tapi kalau dok tu molek, tundur jadi Jabariyah, terlajak jadi Qadariyah. Mana? Cuma kita ni kalau qada qadar saja, tak pergi pada bicara ikhtiar usaha, tu takut terundur kepada Jabariyah. Tapi kalau Qadariyah ni, dia ruka di qada qadar. Ada Jabariyah ni diruka qada qadar. Sekalian hak Tuhan tu diruka, dibuang hak tu. Waktu Qadariyah lebih sesat daripada Jabariyah. Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Tapi Qadariyah khilaf kafir ataupun dosa besar. Sebab Qadariyah ni dia punah di rukun yang keenam. Qadariyah ni punah di qadar. Qadar ni punah di qadar. Qadariyah ni Allah menentukan segala-gala. Allah menentukan kita akan ada pilihan. Allah yang menentukan kita akan ada kudrah. Tuhan letak dah di hamba kudrah ni. Lepas daripada itulah kita sendiri yang buat. Jadi qadar ni dia tak ada qadar tu. Perbuatan Allah tak ada. Qadar perbuatan Allah hanya setakat letak kudrah di kita je. Tu qadar perbuatan Allah. Yang berlaku lepas daripada tu, kita yang bekas sendiri. Tapi apa yang kita lakukan, Allah menentu pada azal. Tapi saat berlaku tu, kita yang buat. Ada ni. Allah menentu, Qadariyah diterima. Allah menentu segala-galanya. Tetapi sampai masa berlaku, Allah menentukan gerak diam kita ni. Tetapi gerak diam ni datang daripada perbuatan kudrah yang Tuhan letak di kita. Itu Qadariyah. Berhasilnya usaha kita datang dari kudrah yang Tuhan letak kita. Jadi qadar perbuatan Allah hanya letak kudrah. Lepas tu berlaku gerak diam, kan kudrah tu sendiri yang buat. Tapi Allah menentukan, Allah mengqadakan. Tapi yang mengqadar bukan Allah. Yang mengqadar, yang buat adalah tenaga kita sendiri. Dan jadi qadar ni dia punah di bab rukun yang kenang. Jabariyah tu segala-gala qada, segala-gala qadar, segala-gala qada, segala-gala qadar. Jabariyah langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tu. Kita ahli sunnah tak? Segala-gala qada dan qadar, segala-gala qada dan qadar. Tetapi kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun diri pilihan dan perbuatan tu tetap qada dan qadar juga. Boleh beza tak kita tu? Ahli sunnah, Jabariyah dan Qadariyah. Sekarang memang ada sangat-sangat. Jabariyah ni dia terkadang timbul daripada golongan-golongan yang baca kitab-kitab hakikah yang mana akidahnya tak kejat. Kemudian kitab hakikah yang dipelajari itu tidak berguru dengan guru yang sebenar. Dalam kitab hakikah memang tak ada hak Tuhan belaka. Itu bukan syariah pegangan, itu zauk di basirah mereka. Disampai makom fana, Tuhan yang lenyapkan di basirah mereka. Mereka tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Bukan pegangan, ni zauk yang kecak di batin awliya-awliya ilah. Tu bicara lain tu. Anda ni, tu bicara lain.
Tapi kalau orang dibaca kitab-kitab hakikah, kitab hikam, kitab adurun nafi, dia tidak mantap ilmu pegangan. Kita mantap ilmu pegangan, ilmu syariat, ilmu yang pertama. Kemudian dibaca pula kitab hakikah ni bukan dengan guru yang mursyid. Jadi tunggu jadi jabariyah. Tak ada mu Tuhan. Hakikinya betul lah. Jangan duk mu Tuhan gitu. Kitab ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirasai kitanya, dirasa kita, diingatan hati kita yang adanya ikhtiar usaha kita ataupun qada dan qadar. Pegangan clear. Kita ahli sunnah berpegang qada dan qadar. Segala-gala qada dan qadar. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan qada qadar juga hakikinya. Clear di situ. Itu pegangan. Baik dah. Diingatan hati kita, yang ada di hati kita ni hak hakiki ke hak majazi? Hakikinya hak Tuhan belaka. Majazinya hak pilihan dan perbuatan kita yang ada di rasai kita, yang ada di ingatan kita, ada hak mana? Qada qadar ghaib. Qada qadar ghaib. Ikhtiar usaha daripada kita zahir. Tanda ni. Qada qadar ghaib. Ikhtiar usaha zahir. Tanda ni. Kita berpegang ada pilihan. Kita berpegang ada perbuatan. Zahir tak kita memilih? Zahir. Zahir tak kita buat? Zahir. Hak kita pilih tu qada qadar ghaib. Hak kita buat tu qada qadar ghaib. Kan gitu? Hak zahirnya pilihan dan perbuatan. Kita ahli sunnah dua-dua ni kena pegang molek. Hakikinya qada qadar Tuhan. Zahir kita ada pilihan dan perbuatan, kita wajib kita berpegang di pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar. Tapi hak gaib qada qadar, hak zahir ikhtiar usaha. Yang timbul di ingatan kita, yang timbul di hati kita, yang mari ke dalam hati biasanya adalah mari daripada hak zahir. Hak zahir, hak zahir, hak kita rasa, hak kita tengok, hak kita rasa, hak kita tengok. Hak kita rasanya kita memilih, hak kita nampaknya kita berusaha. Maka hak tu ada di hati kita, hak tu ada di ingatan kita. Tak ada salah apa-apa pun. Kita tidak merasai qada qadar, kita orang awam, tak ada salah sikit abuk pun. Ada ni. Kerasa macam mana? Kita ni duduk ni, tak terbalik ni. Rasa siapa buat? Kita lah buat. Kita sihat kan? Kita duduk molek, sandar molek, ambil pula kursi yang ada pak sandar molek, tak terbalik lah kitanya. Siapa yang buat? Kita yang buat. Zahir. Rasa kitanya, kita yang buat. Tak ada salah. Lupa akan qada dan qadar, itu orang awam. Lupa diingatan, dipegangan, tak gerak dah. Pada ni. Kira rasa macam mana? Daripada pagi tadi, begitu begini, susung atur, rancang, apa tu buat? Siapa? Kita lah. Pada ni. Kau kan ni? Kau khoyar tadi. Pulah kereta siapa buat? Siapa buat pulah kereta? Siapa? Siapa tekan minyak? Siapa tekan brek? Siapa hok pulah steering tu? Kita lah. Faham tak soalan ni? Kau kena pukau kita ni. Kena pukau. Memang kita lah. Itu dirasai kita, diingatan kita. Tak ada salah. Itu orang awam.
Tapi di pegangan tak sadu kosek dah tunya sekalian qada qadar. Tak ingat sebab basirah kita mata hati orang awam. Hati je. Macam mana nak hilang segala-gala tu? Hak cerita dalam kitab hikam tu, itu maqam fana wahdatul af'al, maqam wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ke kita wali dah? Itu je lah. Sebab tu dalam kitab hikam, selagi merasai ada pilihan kita ni, selagi merasai ada tadbir, tak tahu tadbir, susun atur, buat ni ya. Kita ada tadbir. Ada dak tadbirnya, nak gosok baju mana, nak pakai baju mana. Tengok tu. Nak naik kereta mana, kereta ada diguti kan. Nak lalu kok jalan mana, jalan tu sibuk, jalan ni tak sibuk. Apa tu nak parking sebelah mana, semudah sikit boleh keluar. Tadbir lah tu. Kita siapa tadbir? Kita masih lagi merasai kita ada tadbir. Masa lagi merasai kita ada perbuatan. Siapa masa buat, siapa kita buat. Dan kita ikan kata belum lagi mentauhidkan Allah. Tauhid mana? Tauhid aulia. Tauhid wahdatul af'al. Tauhid khasah. Mana apa? Kamu belum wali. Ada ni. Tapi kalau hak mengajar tu bukan guru mursyid, belum tauhid, masih lagi mensyirikkan Allah. Semayang bang tuan tak terima. Lepas tu macam mana? Hilangkan rasa aku. Hilangkan rasa aku memilih. Hilangkan rasa aku mentadbir. Hilang macam mana hak Tuhan buat tu. Lepas tu hilangkan mu Tuhan. Lucu di akidah, pilihan dan perbuatan Jabariyah. Ada ni. Lucu di akidah, tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan Jabariyah lalu dah. Hak hilang segala-gala itu maqam fana. Itu ahlul kashfi, maqam mukasyafah, wali-wali Tuhan tu. Dalam kitab hikam ni cerita bab tauhid aulia. Bukan cerita tauhid permulaan agama ni tauhid sifat rupa bukan. Hak ni hak wajib ke kita. Hak tauhid aulia tu Tuhan yang buat tu, Tuhan yang kurniakan. Tapi oleh kerana guru dia tidak mursyid, tengok belum mentauhidkan Allah. Bila belum mentauhidkan Allah, syirik dia kata. Sebab apa syirik? Sebab merasai kita pilih hakiki Allah. Merasai kita tadbir. Tadbir Allah. Siapa yang tadbir? Siapa mudabbir? Yudabbirul amra minas sama. Siapa yang mentadbir? Allah. Kita merasai kita tadbir. Hakikinya Allah. Kita merasai kita buat. Hakikinya perbuatan Allah. Syirik dia bubuh. Allah. Ini banyak bawakan gini ni. Ingat baik. Banyak bawakan. Maknanya apa ni? Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab apa? Sebab kita merasai, kita pilih. Kita merasai, kita tadbir, susun atur. Kita merasai, kita buat. Walah tu hak Tuhan. Kita menyamakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik diceramah. Sebab kita masih lagi merasai. Pilihan, tadbir, perbuatan kita. Hakiki hak siapa? Hak Tuhan. Kita menyamakan diri kita dengan Tuhan. Lagi pokok tu. Kita ni. Oh ni saya buat tandaan ni. Saya ada ambil dalam ceramah YouTube ni. Contohnya ni kita belajar ni. Kita belajar ni. Kita rasa macam pandai dah sikit, faham dah sikit kitanya. Kita rasa pandai. Rasa tak reti. Kalau rasa tak reti kau lelah ni sejang dah ni. Tanya rasa tak reti. Reti dah, faham dah. Reti, faham. Reti, faham. Begitulah, mana reti, faham. Kita reti, faham ni, kita rasa daripada ilmu yang dah ajar oleh guru ke, ataupun Allah yang beri reti. Dok rasa daripada guru ajar lah dia retinya kitanya. Tambahan pula ulang jadi kau reti kitanya. Ulang jadi kau pandai kitanya. Kita lupa Allah yang berreti, mensyirikkan Allah.
Lepas tu macam mana? Masa kita lihat orang ngajar ni, kita fana kan? Kita ingat Allah. Fana apa dia fana? So kita lenyapkan. Tak ada orang ngajar pun tak ada. Allah. Kat pergi jalan bangsa kan. Tahu gimana kat gitu. Dia ingat mana berkali. Dia so fana kan? Ni, hancurkan dalam. Tak ada. Allah. Faham ni pun Allah. Bukan orang ngajar buat ni. Lama-lama putus horak mana-mana. Pandai ni putus horak Pandai ni. Kita ni main minda. Minda ni kita tekan ni. Pandai ni. Ni boleh putus nak dalam ni. Sebab kita nak menghilangkan hak asbab ni kita tak mampu orang awam. Tiba-tiba hilangkan. Lagi tak hilang syirik. Hilangkan. Kita gunung. Putus sini. Tak ada obat lah. Pandai ni. Dia tak boleh nak tekan sini ni. Tak boleh. Batu orang kan. Dia tengah problem. Jangan duduk tekan dia. Sebab dia sudah sini. Ni. Kalau kita tekan. Dia ngamuk. Kadang-kadang orang cerdik kan. Dia cerdik dah. Tapi dia tekan lagi. Dia cerdik. Mana hak dia dapat keputusan tu. Kita tak capai hak macam dia dapat. Dia nak cemerlang lagi. Mana hak dia dapat tu dengan kita. Tak boleh nak kejar dah. Memang dia cerdik. Tetapi dia nak 100%. Nak 100% ke? Tanda ni. Dia tekan lagi 1%. Walau hak dia dapat tu 95% dah. 98% dah. Orang biasa tak boleh nak kejar dah. Tambah. 95 tambah. 98 tambah. Nak 100%. Dia tekan. Jadi dia memang orang cerdik lah. Tapi dia tekan. Memang dah sekolah tu dia paling cerdik. Ni, saya tak sempat dengan orang ni. Masuk universiti. Kemudian dia balik ke sekolah yang sama. Atau saya ada masa tu. Dia jumpa dengan pengetua. Dia nak bagi ceramah kepada pelajar. Pengetua pula pelajar terbaik. Apa lagi pengetua? Himpun kita ni semua ni dalam satu dewan. Ni penceramah ni. Pakai semak pakai dengan kok semak Pelajar yang paling pintar. Dia pun ceramah. Tawaran universiti ni pelik-pelik. Pelik-pelik tawaran ni. Pihak sekolah rasa pelik ni tawaran ni. Tak pernah dengar ni. Mana tawaran tinggi sangat Telefon kena budak tu mereng tu. Dia ni putus ayah. Sebab apa? Sebab ditekan. Lepas masuk universiti tu dia dak kawang tekan. Akhirnya syok sini. Tanda ni. Dia mari comel pakai kok cakap molek. Cuma hak dia kata universiti nak beri tu pihak sekolah rasa pelik. Gitu ke universiti nak uwi ke setara tu? Mana tinggi sangat dia punya tawaran universiti. Telefon kena dia dah tak ada dah di universiti tu. Dia tak nak pergi dah, dia putus dah sini. Tanda ni. Dia orang cerdik tapi nak tekan. Ini cerita bersebenar Jadi sekolah suti tu sejam tu orang mereng cakap. Dengan pengetua, dengan cikgu, dengan pelajar satu dewan. Siapa aku sudah tak tahu. Tapi pihak sekolah telefon kemudian sebab rasa macam pelik sikit. Mana budak ni okey je. Lepas keluar balik, salam balik, comel je. Kena. Tak ada dah. Ni jenis pesen ni. Hilangkan. Allah. Jangan. Ni disufanakan. Dalam belajar ni jangan belajar. Jangan ingat orang mengajar yang ilmu. Jangan ingat orang mengajar yang kita reti. Jangan ingat orang mengajar yang kita faham. Allah. Fanakan. La ilaha illallah. Allah je. Fanakan. Diselenyapkan. Kenapa? Kerana selagi tidak nampak mata hati Allah segala-galanya, kita masih lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Tanpa kita sedari, kita belum lagi mengesakan Allah. Sebab apa? Sebab orang mengajar yang kita faham, orang mengajar yang kita reti. Walau Allah Ta'ala hakikinya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena buang rasa diri, kena hilangkan rasa wujud diri. Segala-galanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kau, kita sentiasa gugur tauhid kita tiap-tiap hari. Allah diceramah.
Lepas tu dia pun ceritalah. Ni kalau kita kena kupah kitab hikam dalam-dalam. Dia ambil kitab hikam. Dia baca. Dia tak berguru. Kitab hikam tu bukan hak kita. Cuma cerita orang makom-makom fana, Tuhan yang fanakan, Tuhan yang lenyapkan. Yang ada di bahasa mereka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ambil kitab hikam. Pada kita ikan kata syirik tu. Syirik bukan syirik syariat. Itu syirik asrar ni. Rahsia dalam. Itu bicara lain. Dia hak ceramah ni doktor. Tapi hak ceramah ni bukan doktor bidang agama. Dia doktor bidang lain. Tapi dia punya ceramah mana di masjid-masjid, di program-program kerajaan, dia boleh ceramah. Ni nak hilang, hilang aku, tak ada rasa diri, tak ada rasa perbuatan diri. Kalau kata kita ni, aku buat itulah, aku buat inilah, aku buat itulah, tu syirik kepada Allah, syirik yang amat besar kepada Allah. Bila kata aku buat tu, aku buat ni, aku buat tu, kan syirik yang besar kepada Allah. Kita cakap warna hari-hari, kita buat tak? Mok masak dah, mok basuh dah, mok ngemah dah. Mana kira dia? Aku buat belaka tu syirik yang amat besar. Sebab apa? Tak ada kamu, Allah Ta'ala belaka. Allah. Tapi malangnya penceramah seumpama ni tidak disekat. Berleluasa sekarang ni. Boleh masuk TV lagi sekarang. Orang-orang yang seumpama ni. Macam mana pemantauan pihak berkuasa dalam agama? Kita kena hilangkan rasa memiliki apa-apa. Tak ada Tuhan mereka. Ada aku je, iblis lalu. Ada aku je, iblis lalu. Iblis kan? Iblis. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu kata iblis. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Nabi Adam AS. Engkau jadikan aku daripada api. Engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Tengok tu. Ana, aku. Siapa tu? Iblis. Sebab tu kalau kita masih lagi ada aku, iblis dia kata. Tapi dia sampai masa saya aku juga. Tapi orang tak perasan. Saya awak iblis. Kan ni? Aku awak iblis. Dah. Dia kata selagi saya iblis, dia kata. Kata pelik-pelik. Karuk tu karuk pelik-pelik. Dia hak tu cerita aku tu hak iblis. Hak aku hak lain banyak lagi. Hak aku banyak lagi kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu. Tiada aku sembah. Bukan. Barang yang engkau sembah. Bukan aku di situ. La a'budu ma ta'budun tau. Ni kuliah tu lah. Baca salah kan, malu kok orang kuliah ni. Tapi nak baca, nak ambil ayat ni jadi tak berapa jadilah. Kalau baca gitu jadi. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu. Tiada aku sembah. Bukan aku situ. Iblis kan? Kan pelik tu kan? Qul a'udzu bi rabbin nas. Siapa situ? A'udzu siapa? Bukan aku. Aku lah tu. Aku berlindung. Iblis. Tu pelik tau. Nak hilang aku. Tak ada aku. Siapa peringkat niat sembahyang sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Syirik. Apa aku sembahyang ni Allah buat, tak ada aku, syirik dia kata. Ni macam-macam biasa. Lepas tu kita baca doa iftitah apa mana pula? Saja aku sembahyang tu ulama yang buat. Usoli tu masa Nabi tak ada, ulama yang buat untuk memudahkan kita dapat dia. Doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi
Wajjahtu wajhiya lillazi. Doa iftitah hak Nabi baca riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wajjahtu wajhiya lillazi. Aku Nabi kata hadap diri aku. Aku tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku ni, semayang aku ni, aku yang buat semayang ni. Ibadah aku, hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Tapi ada dak aku situ. Nak hilang aku mana? Tapi tu dalam kitab-kitab hakikah, selagi ada aku, belum lagi makrifatullah, belum makrifah aulia. Faham tak? Tidak merasa memiliki apa-apa, tidak rasa ada ilmu, tidak rasa ada amal, Tuhan belaka hingga nampak Allah Subhanahu wa taala. Oh, nak syuhud kata dia. Syuhud ni kena basirah, tu maqam aulia. Tu maqam aulia. Jadi dalam kitab-kitab hakikah tu cerita bab maqam aulia. Ada ni. Kita cerita ni bab pegangan. Dia panggil i'tiqadiyun. Hak saya sebut tadi fana bersama tu maqam syuhudiyun. Itu maqam syuhud, maqam fana, maqam aulia. Kita duduk maqam syariah, dia panggil kedudukan syariah, dia panggil maqam i'tiqadiyun. Kita berpegang di akidah sekalian qada dan qadar. Kita berpegang di akidah manusia hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi tadilah qada qadar gaib, pilihan dan perbuatan zahir. Maka di hati kita mudah terikat dengan hak zahir. Gitu je lah. Kan kita kan hak zahir kan. Hati kita ni, dalam hati kita ni, mana kuat dunia dengan akhirah? Dunia lah, sebab kita dah nampak dunia. Akhirah, barzah, raib. Ada ni? Akhirah, paling hampir barzah, barzah, raib. Duduk sini tak barzah? Tahu duduk sini. Kalau duduk sini apa? Dunia. Sebab apa? Sebab zahirnya dunia. Hak mudah mudah menyebabkan hati kita terpengaruh, tergoda. Hak kita nampak. Ada ni, hak kita nampak. Cuma lega kita ni, kita pegangan kemah. Percaya kepada barzah, percaya ke ni. Hak ada percaya ni lah. Walaupun di hati kita dunia, tapi oleh kerana ada percaya ni lah dunia kita kawal. Tapi macam mana nak hilang dunia di hati? Tu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak ceritanya, hati kita memang terikat dengan benda yang zahir, ikhtiar usaha. Hati kita payah nak ingat akan benda gaib, qada dan qadar. Tapi di pegangan i'tikad kita sekalian qada dan qadar. Diingatan hati, rasa ingat kitanya hak zahir, ikhtiar usaha, kita pilih, kita susun tadbir, kita buat, kita hak di zahir, dan itulah diingatan kita, tak ada salah. Cuma diingatan kita ni saja yang kita nak kena fokus, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Hak tu jangan lalah. Tanda ni, kita lupa akan qada qadar, kita orang awam. Tapi kalau kita lupa peraturan syarak, tu jadi kita buat Tuhan larang. Hal tu yang kita nak jaga ingatan. Nak jaga ingatan bukan bab qada qadar pegangan tetap dah. Kita nak jaga ingatan kita akan hukum hakam Allah. Sebab hukum hakam Allah berjalan 24 jam. Hukum hakam Allah berjalan 24 jam. Ke ada? Ada dok pada satu masa ataupun pada satu tempat yang kita tak duduk di bawah hukum hakam Allah, ada tak? Satu masa ataupun pada satu tempat kita ni tak duduk di bawah hukum hakam Allah, ada tak? Tak ada.
Sepanjang masa, di semua tempat, kita duduk bawah hukum hakam Allah. Jaga tu. Ingat tu. Ni kita melihat ni ada hukum hakam. Ada melihat yang syarak benar kan, ada melihat yang syarak tidak benar kan. Pelihara. Kita sentiasa telinga kita mendengar. Kita pelihara. Sebab mendengar ni ada hak syarak benar kan, ada hak syarak tidak benar. Ni yang kita nak kena ingat. Ni lidah kita bertutur. Lidah kita ni. Hak kita bertutur perkataan, ada syarak benar kan, ada syarak tidak benar kan. Tangan kaki kita bergerak ni, ada syarat benar kan, ada tidak, tu qiyas zahir. Dan hati kita ni pula ni. Hati ni sentiasa datang sifat-sifat hati, sifat baik ke, sifat keji ke, tu nak kena ingat. Ni dalam ni. Tu ingat yang wajib kepada kita. Ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Bab qada qadar, tu di pegangan kita. Tak ada ni. Kita nak latih ingat, latihlah nak latih ingat pun. Tapi itu bukan diwajibkan kepada kita. Yang diwajibkan kepada kita adalah ingat akan hukum hakam Allah. Apabila kita ingat akan hukum hakam Allah, kita mengerjakan segala suruhan wajib dan sunat, kita meninggalkan segala larangan, maka basirah kita kau lama kau cerah, maka ingatan kita pada qada dan qadar akan bertambah kuat. Tak ada ni. Nak dapat kekuatan ingatan kita pada qada dan qadar, kita kena pastikan basirah kita terang. Nak terangkan basirah ni, kita kena ingat akan hukum hakam. Hak tuan suruh wajib sunat jaga sama-sama. Hak tuan larang zahir pelihara. Hak tuan larang batin pelihara. Ingat molek hukum ni. Dengan hak ingatan hukum hakam, kita pelihara hukum hakam, maka basirah kita kalau lama kau terang, di situ barulah timbul kekuatan ingat akan qada dan qadar. Itu bicara lain tu. Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Kita masalah kitanya bukan masalah ingat qada qadar pegang tetap dah. Kita bukan masalah kita ingat akan hukum hakam. Kita hukum hakam pun ada hak tahu, ada hak tak tahu lagi. Nak ingat hukum hakam mana kitanya. Nak ingat hukum hakam ni, hak tuan suruh, hak tuan larang, ilmu. Hak zahir tuan suruh, tuan larang, tahu belaka ke tak? Hak batin, hak tuan suruh, tuan larang, tahu belaka ke tak? Ada tahu dah, ada tak lagi, lepas tu nak ingat mana lah kitanya. Sebab kita nak ingat akan hukum hakam ni, kena ada ilmu berkaitan hukum hakam Allah yang sempurna. Ilmu fardhu ain kena lengkap, barulah boleh bicara bab ingat akan hukum hakam. Ada ni. Itu hak kewajipan kitanya. Bukan suruh ni Allah gitu. Apa pasal gini ni? Allah. Dia tengok orang dengan ekor mata je, dia berasa dia makam tinggi. Makna dia tu riak, ujub, takabur tu sebati dengan sifat iblis. Tapi dia rasa bahawa dia rapat dengan Tuhan. Apa? Allah, dia ingat Allah. Astagfirullah, lupa ke Allah. Allah. Tadi ngepak kat orang. Pandang hina orang. Cakap khabar tak jaga. Mulut dia lacak kalau orang cakap hadiah, sikit singgung dah. Tapi Allah juga laku. Ini tertipu belaka ni. Dia banyak dalam masyarakat seumpama ni. Allah. Cakap khabar dia macam mana? Cakap khabar sombong. Dengan anak menatu sombong. Dengan orang sebaya ni sombong. Tapi Allah digilakung hak tidak dituntut, tapi hukum hakam dia tak pelihara. Ada ni. Ini realiti masyarakat. Ramai tu kita terang seumpama tu. Sejumpa lama dah, belah tahun dah. Ini berhadapan dengan golongan yang seumpama ni. Dia rasa dia ada makam. Sebab apa? Allah. Dia kata Allah di sini, Allah. Mocik nampak Allah semua, dia kata. Senang. Tapi anak puan dia kata nampak Allah. Mana musang tak habis-habis. Marah tak habis-habis. Dia nampak Allah kan ni. Nampak Allah tak ada lah. Semua Allah Ta'ala belaka. Nak marah apa lagi? Tak habis-habis kata dia. Perangai lama, pongoh tu lah. Musang, pemarah.
Pongoh, musang, orang luar tak tahu. Pemarah. Sifat pemarah tak habis-habis dia kata. Dah kalau duduk dalam ni sungguh, tak ada dah. Tak ada nak mahu sebab apa? La haula wala quwata illa billah. Hak Tuhan belaka, nak mahu apa lagi? Tapi siapa makong sungguhlah. Hak ni dah dilakong. Dilakong je. Kita maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Maqam la haula wala quwata illa billah tu maqam aulia. Kita disunatkan perbanyak kata la haula wala quwata illa billah akan jadi kenderaan ketika meniti titang sirat. Tapi maqam la haula wala quwata illa billah adalah maqam aulia. Ni kadang-kadang orang lakon la haula wala quwata illa billah. Kena duduk maqam la haula wala quwata. Tak boleh tu kita maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maqam la haula wala quwata illa billah tu kurniaan Allah. Bukan hak kita buat-buat. Mana ni? Jadi maknanya hak kewajipan jaga hukum hakam tidak dipedulikan. Belajar pun tak sempurna, hidup ni ingat Allah, 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 akhir sekali dilucuk di pegangan, tidak berpegang, ada pilihan dan perbuatan, terundur jadi Jabariyah. Jaga molek tu. Duk mu Tuhan guana. Ni tangan kita ni mu Tuhan. Akhirnya saya letih. Oh, mu letih pula dah. Baru dah kata Tuhan letih. Ada orang pula mu Tuhan, aku Tuhan. Oh, dia pula Tuhan. Nak tengok tak Tuhan? Nak tengok tak Tuhan? Tengok Tuhan kat mana pula? Dia pun bangun jalan. Dia bangun jalan. Ni Tuhan ni berjalan. Tuhan ni berjalan ni. Allah kata budak ni. Bukan budak ni, orang tua. Orang tua. Nak tengok Tuhan. Dia pun bangun jalan. Jadi berjalan dia tu Tuhan tu. Tuhan. Jadi masa mu duduk diam tu bukan Tuhan. Dalam bukan Tuhan buat mu diam. Ke bergerak je Tuhan buat? Diam Tuhan buat ke tak? Kita diam ni Tuhan buat ke tak? Ke gerak je Tuhan buat? Ni, dia ngaji pasal ni. Dah lah kalau kita ni kita minggu ni sekali lagi pula kitab kedua tu dah baca dah. Ni nak tinggal hak kudrah iradah ni. Nak tinggal apa habis kudrah iradah. Hak qada qada ni. Dia ada hak tak belajar satu masalah, orang belajar ilmu hakikah yang salah lebih suka lagi nak sesama banding dengan orang tak belajar langsung. Lebih suka lagi. Tadi dicampur antara pembicaraan i'tiqad ni dalam sifat 20 dengan pembicaraan syuhud zauq wujdan dalam kitab hikam. Dalam kitab hikam Ibn Atta mengatakan bahawa man arafal haq syahidahu fi kulli syai. Man arafal haq syahidahu fi kulli syai. Sesiapa yang mengenal al-haq. Man arafal haq. Man sesiapa arafa mengenal al-haq. Apa dia al-haq? Allah Ta'ala. Sebab al-haq adalah asma Allah 99. Al-haqqul mubin, al-qawiyul matin tu. Al-haqqul mubin. Al-haq asma Allah. Asma Tuhan. Jadi dalam kitab Haqiqah banyak menggunakan asma al-haq daripada asma Allah. Allah asma Tuhan, nama Tuhan. Al-haq asma Tuhan, nama Tuhan. Dalam kitab Haqiqah banyak menggunakan asma Tuhan al-haq. Iradatul haq, kehendak Allah. Man arafal haq, siapa yang mengenal Allah. Dan siapa yang mengenal Tuhan yang bernama al-haq. Al-haq tu nama Tuhan. Ada orang mengajar kitab hikam, habis ulang. Saya cakap dengan dia, al-haq nama Tuhan. Al-haq nama Tuhan, saya tak tahu pun, tak tahu. Apalah dia? Dia membaca sendiri. Punah ranah orang. Al-haq asma Tuhan
Dan kitab hikam dia tak tahu pun. Al-haq diterima dengan sebenar. Bukan. Al-haq asma bagi Tuhan. Sebagaimana Allah asma bagi Tuhan. Ar-Rahman asma bagi Tuhan. Ar-Rahim asma nama bagi Tuhan. Al-haq nama bagi Tuhan. Apa hak tu pun tak tahu. Jadi man arfal haq, sesiapa yang mengenal Tuhan, syahidahu fi kulli syai', nescaya memandang Tuhan pada tiap-tiap sesuatu. Man arfal haq, sesiapa yang mengenal Tuhan, syahidahu fi kulli syai', nescaya memandang Tuhan pada tiap-tiap sesuatu. Inilah Tuhan berjalan ni. Tuhan. Ni orang berjalan orang. Tuhan. Sebab apa ni? Memandang Tuhan pada tiap-tiap sesuatu. Ni gerak ni Tuhan. Gitu lah. Dia ambil hak dan kitab hikam ni. Memandang. Tengok ni. Bergerak ni. Nak tengok Tuhan. Ni gerak ni Tuhan gerak. Di situ syahidahu fi kulli syai', bukan memandang dengan basar, memandang dengan basirah. Syahidallah, maqam syuhud, maqam aulia. Aulia basar melihat makhluk, basirah memandang Allah. Itu maqam aulia, maqam syuhud. Oh, dia buat maqam. Allah. Ni Allah jalan ni, Allah ni. Kalau silap gaya bila dikufur tu yang main. Satu dalam kitab, sesiapa yang mengenal Tuhan nescaya akan memandang Tuhan pada. Mengenal Tuhan tu bukan mengenal makrifatullah permulaan agama dan kitab sifat 20. Itu makrifah khassah, makrifah aulia, maqam fana. Di basar mereka melihat asbab makhluk. Di basirah mereka hanya masyhud akan Allah Subhanahu wa taala, napah demi napah. Bukan buat. Tapi dah dia nak beza. Man arafal haq, sesiapa yang mengenal Tuhan. Mengenal mana tu? Mengenal makrifah khassah, makrifah aulia, makrifah dengan nur, makrifah dengan zauq, makrifah dengan wujdan. Akan syuhud akan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Walaupun basar, mata lendai memandang sesuatu, tapi basirah hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu je, bukan buat-buat ni. Bukan tu Allah. Dia baca kitab hikam dengan guru yang tidak berguru, dia gitu lah. Dia ginilah. Ini perbandingan yang biasa dibuat oleh tutup guru. Sebab cerita bab maqam aulia ni cerita. Tanpa merasai tak akan tahu. Malam yazuk lam yadri. Tak rasa tak tahu lah. Cerita gitu je lah. Sedapnya buah durian, ceritalah sedap. Tapi selagi tak makan, tak tahu. Sedap. Manis macam gula ke? Dok. Dah manis macam apa? Allah, rasalah dulu baru tahu. Cerita bolehlah cerita, tapi cerita je lah. Sedap. Tapi selagi tak rasa tak tahu. Ni cerita bab makam gitu juga, cerita je lah. Jadi macam mana aulia, basar melihat makhluk, basirah hanya melihat Allah. Biasa tu buat misal orang gila kat orang. Tahu tak gila kat orang? Pernah gila kat orang? Ni di sini hanya ada orang tu je. Pandai ni. Ada orang tu je. Tak pernah gila gitu. Kalau pernah gila gitu mudah sikit buat macam tu. Mudah. Dia bercakap dengan orang lain, cakap hati ada, ingat waktu je. Nampak je cakap dengan orang. Tapi ni hati dia, perasaan dia tak ada orang depan. Orang pun mari tunjuk, ni comel lagi ni, daripada orang ingat comel setara mana pun tak ada, dia hati waktu juga. Ni orang tayang orang lain lah misalnya. Dia duk gila ke orang tu. Lepas tu orang kata ginilah, aku rekomen orang lain, comel lagi. Tayang comel mana pun, dia tengok saja klik hati tak mana juga. Pandai ni. Dah hak dia gila tu dah comel mana padahal dah hak tu juga ni sini. Mana kalau dia bersembang ke dia apa ke, hati dia. Orang kata makan apa ni, mandi tak basuh tu lah. Mana ada mandi tak basuh, mandi basuh belaka tapi tak rasa basuh pun kali. Orang ni kalau dia tengok atap rumah cukup dah. Dia tengok atap rumah. Dia macam tengok nampak atap rumah cukup dah.
Dia tengok atas rumah, dia nampak tuan rumah. Pada ni. Faham tak ni? Tuan rumah duduk nerak atas-atas ah. Dok, basirah. Basar melihat atas rumah, basirah tuan rumah. Tengok pakaian duduk sidar pakaian. Nampak pakaian tapi basirah nampak tuan rumah, tuan pakaian. Kita kata, tu baju. Dok, basari nampak tuang dia. Bukan tuang dia kena sidar situ, dok. Ada ni. Ni contoh. Sebab apa? Sebab di Basrah tidak ada, mereka hanya ada orang tu. Ini samalah orang maqam aulia. Di Basrah mereka tidak ada, mereka hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Apa basar mata lendai memandang, Basrah hanya ada Allah Subhanahu wa taala, sebab kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dirasai mereka tidak ada. Tidak ada mereka. Yang ada hanyalah Allah. Itu bukan lakon-lakon. Itu maqam syuhud, maqam aulia. Pada ni. Atau man arafal haq syahidahu fi kulli syai. Sesiapa yang mengenal Tuhan, mengenal maqam aulia, nescaya syuhud akan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Napah demi napah hati hanya musyahadah syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita hak dalam kitab hakikat. Kita tidak, kita i'tiqad. Kita berpegang di akidah sekalian qada dan qadar. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Akhirnya yang ada diingatan hanya pilihan dan perbuatan, lupa diingatan akan qada dan qadar. Itu orang awam, tak ada salah apa-apa. Macam sebut tadilah, ngaji molek tupu ingatan kita kepada peraturan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir dan batin. Itu je. Sampai masa Tuhan lenyap ke tak lenyap basirah kita, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya-Allah orang yang perjalanan hidup dia sempurna syariah dan hati dia cita kepada maqam aulia, kesempurnaan agama, terkadang Allah akan fanakan ketika kesudahan. Ini kurniaan belaka lah ni. Sebab tu terkadang orang nak mati ni, sebelum dia mati tu, tak ada dah dia dengan kita ni. Dah ni. Orang-orang soleh, biasa tengok orang-orang soleh meninggal. Dia meninggal, sebelum daripada dia meninggal tu, seolah-olah dia kita tak ada. Mana tak ada lagi nazak ni. Tapi keadaan dia tu, dengan seri muka dia, dengan ketenangan dia, seolah-olah tak ada kita dengan dia ni. Tak ada. Tu kemungkinan mudah-mudahan Tuhan kurnia ke dia maqam fana, maqam aulia. Dapat ketinggalan agama di kesudahan. Sebab apa? Dalam kehidupannya hak dijaga adalah hukum hakam Allah zahir dan batin. Lepas tu dia cerita, kalau siapa maqam ni, alhamdulillah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kedudukan yang dia ada tu, dengan jaga hukum hakam, jadi orang soleh, jadi orang warak, kenapa tidak timbul riak wujud takabur? Sebab yang paling tinggi adalah maqam aulia. Dia masih lagi memandang hak maqam hak lebih tinggi. Hak ada di dia maqam soleh, warak, alhamdulillah. Tapi dia akan berasa lebih sebab hak lebih nu atas. Pada ni. Sebab tu kita kena pandang hak atas. Tanda ni kita kena pandang hak atas. Jangan pandang hak bawah. Pandang hak bawah han dalam kita. Kalau pandang hak bawah, han dalam lah kita. Pandang hak atas. Tuan beri duduk maqam soleh, alhamdulillah. Lebih daripada orang lain. Lebih tak lebih maqam aulia. Orang yang beriman yang kamil, yang sempurna, makrifah yang sebenar-benar tu maqam aulia. Lepas tu kadang-kadang pengajian memang dia biasa cerita berkaitan dengan hak tinggi-tinggi ni. Sebab apa cerita tinggi-tinggi? Kita nak lakon ke? Tidak. Kita nak menginsafi diri. Hak ada di kita ni nak banding dengan mereka jauh lagi. Tapi alhamdulillah, hak ada di kita ni taufik hidayah Allah. Tak ada harga nak bayarnya hak ada di kita ni. Sedikit sebanyak alhamdulillah. Lebih orang maqam aulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Duduk tangga ni insya-Allah dekat nak mati, Tuhan akan kurniakan apa yang dicita.
apa yang dicita diidam-idamkan, maqam aulia insya-Allah tu akan beri ketika khatimah, ketika kesudahan. Syaratnya kita jaga hukum hakam sekarang. Pegangan clear, amal zahir batin kena clear, jaga hukum hakam, ingat hukum hakam tapi berdasarkan pada ilmu yang sempurna, ilmu yang lengkap. Barulah cerita bab hak makam-makam tu. Ni cerita bab makam dia letak pada diri dia. Ada ni. Takkan terbuka kita. Kaifa yasyurku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fil mir'ati. Tidak akan terbuka mata hati selagi gambaran makhluk tertobok di dalam hati kita. Kita orang awam kan. Ni makhluk ni dalam hati. Kita, anak kita, keluarga kita, harta kita, kerja kita, gitu gini duduk sini tertobok ni. Di mata hati tidak akan terbuka. Pada ni tak akan terbuka makam musyahadah tu lah. Tak seduk buat-buat lah. Buat-buat ditakuti terundur jadi jabariyah. Tekan. Salah buat putus orang jadi isim. Tak ada. Gila isim apa panggil. Ni tak ada obat. Sebab apa mari daripada hak ditekan. Kita balik pada garis agama, ngaji pegangan molek, biar betul-betul kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pastikan kita ni memahami betul-betul, walaupun termasuk hak akidah terpesong sebagai pengajaran kepada kita, panduan pada kita. Jabariyah kena molek, Qadariyah kena molek, guna kita duduk di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ni hak tu hak bab qada dan qadar, bicara kudrah dan iradah, bermula dengan wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, balik kepada rukun iman yang keenam. Mana? Sebulan lebih dah kita tinggal kitab yang kedua. Dan kitab kedua tak tauhid juga. Hidayatus Salikin tu kita masih lagi tajuk tauhid, baru masuk fiqh, baru masuk tasawuf dalam kitab Hidayatus Salikin. Mana kalau kita tak pernah dengar macam saya cerita tu, jadikan sebagai panduan. Sebab perkara yang saya cerita tu perkara yang memang berlaku di tempat kita. Lama dah perkara ni. Jadi macam turung-temurung dah bawakan yang seumpama ni. Baca kitab-kitab hakikah tanpa berguru dengan guru yang tidak berguru, yang tidak mursyid. Itu boleh bawa pada salah pegangan kita sendiri. Bila erti ilmu mengetahui atau pengetahuan Allah, iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah yang nyata dan terang dengan dia sekalian perkara. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.